tak perlu introduce. So, tapi saya kena introduce juga. Anak Melayu pertama bekerja di Ibu Pejabat Yasuda Trust Bank Japan. Wow. Presiden Alumni Look East Policy. Wow. Dan dapat anugerah kebesaran daripada Maharaja Jepun. Order of the Rising Sun. Tidak lain tak bukan it's not the money. Sebab kat luar duit boleh dapat. Tetapi hari ini saya nak share. Saya nak mereka share. Saya jemput saya pada pagi ini. Tanya pada yang hadir. Anda hebat. Macam orang lain juga. Kebetulan saya ada mesyuarat di Manila. Di Manila masa tu saya bertanya dengan sahabat saya Datuk Zuki. Ni mungkin ramai tak pernah lihat senyap plan je. Ni ada Datuk Zuki dan Datin Jati sebelah tu. So di Manila tu saya tanya Datuk Zuki, ada tak satu bisnes kalau kita buat gila-gila 2-3 tahun, bisnes tu jaga kita sampai kita mati? Dia kata ada. Kau jadilah Siti Nurhaliza atau Tom Cruise. Itu jawapan dia. Tapi ketika itu saya bila dengar, saya rasa macam dia ni kelakar ke apa kan. Tapi dia kata, Zul, cari bisnes yang ada pencen. Saya kata, saya ada banyak bisnes, tak ada pencen pun. Kalau ada kau nak tak? Itu soalan dia. Kalau ada kau nak tak? Tapi bila saya tanya balik bisnes apa, dia tak nak beritahu. Hari pertama, kedua, ketiga tak beritahu. Dia kata nanti balik Malaysia, I get the right person to tell you about the business. Tapi tak puas hati. Malam tu tanya lagi, tak bagi tahu. Agak-agak kalau Datuk Zuki beritahu pada malam tu, tetap saya reject lah. Sebab kat pejabat saya dah tulis direct selling not allowed. Saya memang anti MLM. Meniaga larut maram saya tak suka. Jadinya setelah 2 minggu balik Malaysia, saya call dia, Tok, bila nak jumpa? Dia kata orang yang nak terang kepada kau bisnes ni, dia tak ada masa nak jumpa kau. Saya kata orang ni mesti dahsyat. Biasa orang suka jumpa saya, orang ni tak ada masa nak jumpa saya. Tapi setelah 2 minggu, satu malam tu dia call, Zul, tonight you are lucky, this guy nak jumpa you pukul 10.30 malam. Saya kata okey. So datanglah dia bawa seorang sahabat dia kata, Zul, this is my friend Executive Diamond L&T. Saya dengar dia punya title yang macam, biasa kita dengar Executive Chairman, Executive Director, tiba-tiba Executive Diamond. Dan nanti kata mesti dijual intan belian emas perak. So saya tanya, Mr. Allen, what business are you in? Dia kata, I am in Amway business. Jantung saya jatuh ke lutut. Macam mana aku nak halau dia orang ni keluar dari rumah aku? Malam-malam datang rumah, ajak buat direct selling. Memang saya geram. Tapi yalah, kita layan orang datang. Tetapi rupanya Mr. L&T dengan Zuki ni, dia dah berpakat. Dia dah macam study pasal saya. Dia buat prospecting. Jadinya bila dia datang tu, diorang ni macam dah steady je. Zuki tanya soalan yang L&T tu kan jawab. Contohnya Zuki tanya, Tok, you kalau bisnes you kalau tak laku, boleh pulang balik tak? Saya kata, mana boleh pulang balik? Dia kata, kalau ada bisnes yang tak laku boleh pulang balik, okey kita okey. Kita okey. Itulah Amway. Amway boleh pulang balik. Wow. Saya kata, macam ni. Dia kata, nombor 2 dia kata, dekat kau punya pejabat dia kata, ada berapa ramai saintis? Saya kata, tak ada. Kalau syarikat ada 400-500 saintis buat R&D, is it a good company or not? Saya kata, hebat. Amway ada 500 saintis. Saya tahu banyak wow. Banyak wow factor. Last kali kata, alang-alang nak pencen, kau nak pencen halal ke yang pencen tak, yang haram? Of course lah halal. Amway patuh syariah. Gitu. Wow. Itu malam tu kan ada 4 poin yang betul-betul dipukul saya. Dia kata, okey, banyak-banyak syarikat kau, mana syarikat kau yang ada kerajaan beli share? Kata, tak ada. Kalau syarikat ada 40% kerajaan beli share, is it okay or not? Kata, bagus. Kita Google bawah, betul. Amway ada 40% government share. Malam tu, saya punya ego hilang. Hidung saya balik ke tempat asal. Biasa saya hidung kat dahi.
Tapi malam tu dia balik ke tempat asal. Itulah sangat saya sedar. Betul. Maknanya kita kalau nak prospecting kita kena tahu. Betul. Study dulu. Wow. Satu tepukan untuk Dato'. And then what happened, Dato'? Teruskan dengan first show the plan dan demo di Kampung Padang Jambu Melaka. Melaka tu. Kejap Dato', sebelum tu korang boleh brand tak? Dato' pergi rumah korang buat demo, buat marketing plan. Cannot brand. Dato', macam mana datang kekuatan tu, Dato'? Okay. Sebenarnya after I attended Majang Raya juga, terbuka minda bila saya attend Moving Up seminar di Fraser's Hill. Itu the turning point. So event penting Saya kata event is everything lah. Kalau you berani bawa orang ke event, I tell you mesti ada breakthrough punya. Sebab saya sendiri kalau tak pergi event tu, sebab saya join Amway, saya pergi meeting kat center, pergi balik. Saya beritahu sekretari saya mulai sekarang no more corporate dinner hari Isnin dengan Rabu sebab saya ada kelas malam. My secretary dah beritahu semua sekretari lain, no, Dato' ada ambil MBA. Dia panggil MBA. Saya kata MBA. Dia panggil Master Business Exec, mabuk buat MBA. Jadi saya Isnin petang kalau ada nak dinner pun 5:30 petang. Supaya malam saya boleh pergi center meeting. Melainkan saya tak belah luar negara tak boleh buat apa lah. Lepas saya akad saya nak buat sejam sehari buat MBA. Itu akad saya. Saya kata I must do something. Tapi bila pergi ke MUS tu, saya diajak kononnya dekat Fraser Hill ada tempat main golf. So saya pergi dengan pakaian golf lah. Tiba-tiba orang semua pakai coat, pakai tie. Jadi kita pun terjebak juga. Tapi hari pertama saya tengok, lain macam lah dia orang ni, dia very excited kan. Kemudian bila hari kedua, saya dah mula duduk dan mula ambil nota. Hari ketiga saya start menangis. Hari ketiga menangis bukan apa. Bila penceramah terakhir tu, Puan Azzi, she's a vice president of Maybank. And then dia bercakap pasal values tu, nilai-nilai yang ada dalam bisnes MBA ni. Saya terkedu. Dia kata, bila dia cakap, saya kata, saya nak apa dia cakap tu. I want to become a better husband to my wife. Saya nak jadi suami lebih baik untuk isteri saya. Saya nak jadi anak lebih baik untuk ibu bapa saya. Saya nak jadi bapa yang terbaik untuk anak-anak saya. Because that's the values yang MBA boleh bagi. Dia cerita pasal family dia semua lah. Jadi masa tu, that's a turning point lah. Saya kata, masuk bilik saya cakap dengan Datin. Saya kata, I think kalau MBA boleh bagi ni, why not kita buat try. Datin tanya saya, abang ada masa ke? Ketika saya 21 kerja, saya ada 21 jawatan, you just imagine. Tapi saya kata, no, I think I will make time. Balik tu saya buat keputusan, I make time sebab inilah yang kita start. Bila kata make time tu, you dah aturkan you punya jadual. Hujung minggu tu, kita call kawan-kawan di Melaka. Dari Kuala Lumpur datang 2 kereta, 7 orang. Padang Jambu, dia orang sewa dewan, yang datang 2 orang saja. Ya, kita turun. Kita ingat datang ramai. Rupa yang datang 2 orang saja. Saya show the plan ngalahkan 2,000 orang. Habis tu pergi bawa pokok, buat demo bawa pokok. Apa saja kita punya kapal. Jadi all this thing, ini demo bawa pokok. Jadi ini sama. Masa tu kan, saya dah tak fikir bahawa this is my business. Saya kena buat lah. Kena buat itu je. And masa ni lah saya kata, do you know that 2 orang yang datang tu kan, hari ni saya kat Melaka ada lebih 2,000 downline di Melaka. Sebab 2 orang. Wow. Come on. You tak perlu 2,000 orang. 2 orang yang nak, itulah jadinya. Jadi ini the power of kita punya will nak buat sesuatu. Saya dengan Datin, saya respect my wife lah. How she humble herself buat demo. Betul. Saya ni kadang-kadang my upline pun tak bagi saya suruh buat demo. Mr. Alan kata tu, no. You cakap cukup. Dia macam nak jaga saya lah kan. Tapi bagi saya okey je. Saya kalau suruh demo, saya demo lah kan. Yang betul tak betul. Yang paling ketara sekali tu salah beli iodine. Ubat kuning tu salah beli. Kuning tu tak hilang. Berpeluk. Oh, okey. Berpeluk. Lepas tu sebab nak jaga, nak cover, kita tunggu ni sebentar. Cik tolak tepi dulu.
Rupa salah iodine beli. Ya, ya. Godak punya godak letak biosi, tak putih-putih hari tu, kuning lagi. Itu pun ada. Mana kita lalui lah benda ni semua. Ini I go through the process lah. Saya setakat biosi punya demo memang saya buat. And I know that this business is about networking. And alhamdulillah, arwah Rizal fokus dalam menerangkan kepada saya tentang erti leadership bonus tu. Dia tak fokus sangat on 21% tu. Dia fokus pada saya on leadership bonus. Memang betul pun hari ni bila saya tengok leadership bonus kan, lebih banyak daripada performance bonus. Ya. So kalau kita nak berjaya MW, jadi pemimpin. Betul. When pemimpin ada 4. Orang yang digelar pemimpin dalam MW, nombor 1 dia dapat leadership bonus. Kedua dia dapat core plus, bina kumpulan. Ketiga dia pergi ALS ataupun debt bonus. Orang yang ada 4 bonus ni maknanya dia are leaders. You are really leaders. Jadi kalau you nak banyak, you go for this 4. Memang you dapat lumayan. Jadi itu yang saya menyebabkan I understand the business. Saya anggap MW punya best product is actually the marketing plan. Yes. And bila saya dah master the marketing plan, siapa depan saya je saya dah boleh show the plan dah. Kalau budak sekolah, saya tunjuk plan untuk budak sekolah. Kalau businessman, saya tunjuk plan businessman. Kalau orang yang kata super businessman, dia tunjuk super businessman punya marketing plan. That's why you must master the marketing plan. Alright, marketing plan guys. Tepukan sikit Datuk. Yeah. Your mindset about rejection. Because ramai orang takut nak buat appointment because of rejection. Rejection bagi saya ni dah macam lali dah. Saya ada 14 perniagaan, hari-hari kena reject. Cuma dalam rejection conventional business, dia agak very, kata orang pun boleh diterima akal lah. Contoh saya buat present saya punya crane lah, atau kita jual dental blood kan. Dia dengar kita punya presentation, dia kata the product is good, but kita company tak ada budget, nanti bila ada budget kami order lah. Very nice kan. Alright. Tapi orang MBA ni lah macam dia punya rejection tu dia tak berhemah tu, tak berhemah. Contoh Datuk, Contohnya, saya ni dilantik jadi penasihat ataupun mentor untuk beberapa industri lah, mentor keusahawanan kan. Jadi saya bila pihak industri bagi saya usahawan daripada kalangan siswaza dia, saya train dia orang. Ada mak bapak yang datang menyansang saya. Datang kata, "Tok, anak saya ni nak jadi engineer. Kenapa yang Datuk sibuk-sibuk nak suruh dia orang ni buat direct selling?" Ini bangsa boleh marah kita gitu, dia tak kira gelaran kita, tidak. Dia bangsa tak berhemah tau. Bagi dia ni kan macam MW ni satu benda yang salah, hina ke kan. Itu satu contoh. Satu contoh lagi, saya pergi balik, saya pergi melanja di Segamat ketika itu. Saya jumpa ada satu orang Felda ni, dia dengar dia very excited. Dia dah tua lah uncle tu. Woi, baguslah ni saya nak join. Dia pun sign. Dia kata, saya ada anak saya kerja kat TV3 kata dia. Dia tukang kerja pembantu cameraman ni. Nanti Datuk pergi KL boleh tak? Tolong berbual dengan anak saya. Dia bagi nombor telefon. Nombor telefon saya pun dia bagi kat anak dia. Atau saya call jumpa. Duduk je budak tu. Dan saya pun cerita, senang saya jumpa ayah you gini-gini. Anak dia dengar lepas tu dia kan, Datuk, boleh tak jangan kacau bapak saya? Bapak saya dah tua tau. Bapak saya dah tua. Kami anak-anak boleh jaga dia tau. Orang marah saya macam tu je. Teruknya aku ni. Teruk sangat ke buat yang ni kan? Bapak kau yang suruh aku call kau. Faham. Bapak kau yang kata MW is good for you. Lepas tu ada pula orang yang datang jumpa saya, dia driver je. Datang, dia cerita. Dia prospek, my downline buat prospek lah. Tok ni kerja apa je driver ni. Saya pun cerita lah MW. Dia kata, Tok, I think I'm okay. Driver je kot. Kau driver okay apa? Okay apa ni? Tapi cara dia cakap bukan macam I'm okay. Siapa yang feel apa yang Datuk rasa? Kena kan? Yang paling teruk sekali, saya main golf dekat kelab golf kat rumah. Tiba-tiba kawan-kawan dia jawab, "Hey Zul, how is your MW business?" Kuat-kuat cakap. Satu dewan dengar. Geram tak geram? Dia kata, better than yesterday. Jawab. Ada berlakon depan saya. Apa kau sudah gila mau jual sabun? Sedap mungkin kau. Jadi kawan-kawan, rejection MW memang tak berhemah. Tapi kita kena balas dengan kejayaan. Yes.
Okay, thank you. Tepukan untuk Datuk. Awin, what is your story? Bila kita nak climb up the corporate ladder, bina bisnes kan, saya kerja 16 jam sehari. Saya keluar rumah, anak masih tidur. Saya balik rumah, anak dah tidur. Hujung minggu kita main golf, corporate aku semua macam-macam lah. Jadi anak membesar, nasib baik anak saya tak panggil saya uncle sebab jarang jumpa kan. Jadinya the values yang paling saya nampak dalam MBA, I first learn about the meaning of freedom. Freedom, time freedom, financial freedom. Tapi duit boleh cari, time tu tak boleh cari. Dan MBA boleh bagi saya tu. So saya ingat lagi bila Datuk Zuki tanya saya, Zul, kau buat MBA ni sebenarnya aku pernah. Saya kata dua benda saya nak lah. Saya suka yang pasal passive income tu. Kalau dapat 5 angka sebulan okey lah. Lepas buat main golf kan tu. Dan saya kata I like the travel. Travel tu macam okey je. Kalau nak travel dia kata kita jumpa L&T. So masa tu lah Mr. L&T tunjuk saya untuk jadi Emerald. Kalau Emerald guarantee boleh jalan. So dia tunjuk 4 league-nya tu dan saya implement. Dalam 16 bulan saya di Platinum. Kemudian dalam tempoh 2 tahun saya dah mula layak berlancur dengan MW kali pertama tahun 2023 ke South Africa. Sampai hari ni dah 21 kali. 21 kali. 23 tahun dalam MBA, 21 kali berjalan. Jadinya kawan-kawan, bisnes ni memberi you satu benda yang luar biasa bagi saya sebab saya dapat balik my wife. I can get back my family. Ini saya antara bapa yang boleh beritahu anak-anak saya, kau nak belajar apa, kau belajar. Gimana abah? Tak kisah di mana. Tak pas pun tak apa, balik buat MBA. Berapa ramai bapa kat sini boleh cakap dengan anak macam tu. Jadi anak kita bila diberitahu pergilah belajar, tak pas pun tak apa, dia relax, dia bertenang. Dan semua anak saya dapat first class honors. Wah, tak ada tension, dia tak ada tekanan. Buat bapak dah kata tak apa pun tak apa, balik buat MBA. Senang. Tapi perkataan balik buat MBA tu tekanan bagi mereka lah kan. Jadi kawan-kawan, the freedom of berada di sisi bapa kita, emak kita bila diperlukan. Ini sesuatu benda yang money cannot buy. Time is something yang MBA bagi kita. So to me the word freedom from MBA meaning that time freedom tu so valuable to me. Dan apa yang diberitahu oleh Puan Azli pada tahun 2002 ke 2001 yang saya attend the Movie Seminar tu, saya dapat rasai hari ni. Saya tak katalah saya the best son to my parents, tetapi saya dah give everything yang saya boleh bagi pada bapak saya. Sampai bapak saya kadang-kadang dia dah tak berani nak minta arwah dah dia, sebab dia tahu dia akan dapat dari saya. Okay? And I have time to spend time with my wife. Tahun ni kami nak beraya pun kat Tokyo. Kita balik memory lane kita. Pergi balik, we have time. Money you can get kan. You keluarlah kerja, memang dapat duit, guarantee dapat duit. Tapi tak tentu you ada masa. Betul. Tapi you buat yang betul-betul, you have this time freedom yang amat luar biasa. Kerana dengan masa you boleh buat macam-macam benda, termasuk amal ibadah, amal jariah. Itu kan. Okay, before that, Datuk, follow before you leave. Ini satu benda yang kadang-kadang kan, saya ada degree, saya ada pengalaman perniagaan, tapi upline saya seorang penjual ikan mas. Belajar tingkatan 5 je, Mr. L&T. Tapi dia executive diamond. Tapi saya pernah satu ketika tu, masa tu Mr. Lau Hang Ki jadi managing director Amway. Dia tanya saya, Zul, Datuk, what make you so excited about the business? Saya kata saya tak tahulah, itu Mr. L&T lah yang buat, you better ask him. So mungkin satu hari tu Mr. Lau Hang Ki tanya Mr. L&T lah, what make Datuk Zul so excited. Satu hari bila saya lunch dengan Lau Hang Ki, saya selalu lunch dengan dia. Dia kata, I heard from Alan, you are very teachable. Ini bukan saya cakap tau, makna Mr. L&T beritahu MD bahawa I'm teachable. Kawan-kawan, ramai tak percaya sebab tak teachable. Sebab kita tak makan ajar atau tak nak belajar. Tapi to me, even though my upline tu belajar tingkatan 5, dia dah executive diamond apa? Kalau dalam dunia pengajian mungkin dia dah lebih profesor madya kot kan? Betul. Full professor sebab dia dah buat executive diamond. So to me, apa salah saya humble? Saya pernah selalu offer diri saya pada dia. Saya kata, Alan, where are you going today? Bila saya free lah. Dia kata,
Saya jadi driver dia. Saya drive, ikut dia. Saya cek jalan jauh sikit, sampai lama sikit lagi. Masa tu kita tak ada handphone tau. Saya pakai tape recorder. Saya record. Saya banyak tape. Saya tanya dia balik, saya dengar balik. So, lepas tu dia pula dengan arwah Rizal banyak cerita buku. Saya banyak baca buku. Sebab dia orang ni mungkin dia respect saya, dia tak nak berceloteh sangat. Tapi dia kasih buku, kasih tape, kasih CD untuk saya dengar dan baca sendiri biar saya faham. Dia tahu, dia cannot convince me, but I must convince myself. Kawan-kawan, hari ni kenapa kita tak nak buat? Sebab kita tak convince diri sendiri. Kita tak believe that this business belong to you. You must believe yourself. Thank you. Tepukkan untuk Dato' Zulkifli Malik. Last 30 second. Time's up dah, menyerah dah tu. Dato', apa conclusion ataupun nasihat untuk 1,000 lebih kawan-kawan orang. Kita spend RM250 hampir 2 hari di sini. Kalau kita datang sekadar menonton, sampai bila kita menonton? Kalau kita lihat Lee Chong Wei main badminton, kita dari luar boleh maki hamun. Ya apalah. Cuba turun main. Main dengan Lee Chong Wei kita kalah, tapi kita pengalaman. Balik ini, tindakan adalah segala-galanya. You can do it. Thank you. Ya. Awi, last. Sinar Channel TV.